Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah. Dengan izinnya pada malam ini kita dapat berkumpul dan dapat kita berhimpun sama-sama untuk kita meneruskan pengajian manhaj fiqh Syafi'i, ataupun dalam bahasa Arabnya diterjemahkan sebagai al-fiqhul manhaji ala madhhab al-imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik, daripada Afif Idrus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru dapat kitab, alhamdulillah, tahniah. Okey, kita sekarang muka surat 111, bahagian rukun akad nikah. Ya, rukun nikah. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan bahawa rukun kita kena dah bincangkan tadi, dan begitu juga syarat. Syarat-syaratnya juga di dalam terbentuk di dalam rukun tu, dan setiap rukun tu ada syarat dia. Ya. Baik, rukun ni dan syarat merupakan satu tunjang. Kalau tak ada syarat maka tak sah itu rukun. Dan kalau tak ada rukun tak mungkin adanya syarat. Jadi bila kita bahaskan apa beza antara rukun dengan syarat, rukun itu dia sebagai macam mana kalau kita kata kita ambil satu pokok lah, analogi sebatang pokok, yang mana kita ambil keliling pokok tu, yang mana rukun, yang mana syaratnya. So rukun pokok tu akar lah. Kalau tak ada akar, mana mungkin ada batang dia. Kalau tanpa ada batang, yang mana mungkin ada dahan dia. Kalau tanpa dahan, mana mungkin ranting-ranting akan hidup. Kalau tanpa ranting, mana mungkin ada daun. Kalau ada tanpa ada daun, mana mungkin adanya buah. Jadi akar, batang, dahan, ranting, daun, buah. Nampak tak? Ya, daripada daun tu berputiknya bunga, maka daripada bunga itulah hasilnya buah. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebutkan tentang rukun, rukun tu adalah fizikal. Fizikal batang tubuh tu. Manakala syarat, macam mana pula syarat kalau kita nak menumbuhkan pokok tu? Adakah cukup akar saja? Tak, kena ada tanah. Adakah tanah mencukupi? Tak cukup, dia kena ada air. Ya. Adakah tanah dan air cukup? Tidak, dia kena ada udara, karbon dioksida. Nampak tak? Ya. Cukupkah tanah saja? Tidak, dia kena ada matahari. Bayangkan kalau pokok tu kita tutup gelap, tak ada matahari langsung, mati dia. Maka kalau kita sebutkan syarat bagaimana nak menghidupkan pokok supaya dia subur, hidup dengan sehat, dan begitu juga hidup dalam keadaan berbuah dan berbakti pada manusia ataupun tuannya. Ya. Jadi syarat sah pokok, senang. Syarat sah pokok, tanah, air, udara, dan begitu juga matahari. Betul tak? Tambah lagi baja lah. Baja tu sunat. Nampak tak? Ya. Makruhnya apa? Makruh kalau kita bagi dengan air sirap lah, konon lah macam tu kan. Jadi itu. Manakala rukunnya pula akar, dahan, batang, dahan, ranting, itu dia itu adalah satu perkara yang kita kata bahan tu lah untuk fizikal benda tu sendiri. Ya. Jadi daripada Muhammad Zubair, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama juga kalau kita cerita tentang rukun salat. Rukun salat apa? Rukun salat, perbuatan salat tu. Ya, qiyam, niat, takbiratul ihram, Allahu akbar, rukuk. Ya, manakala syarat luar, dia bukan fizikal salat, wudu, menghadap kiblat. Ya,
Tambah lagi apa, pakaian. Pakaian itu bukan fizikal solat, dia melengkapkan. Kalau tak ada syarat, tak ada rukun, maka tidak sah. So maka sekarang kita nak masuk rukun akad nikah. Akad nikah ada berapa rukun dia? Rukun akad nikah ada 5 rukun. 5 senang saja. Dia tak payah macam kita nak menghafal rukun solat ada 13. Ya, sebenarnya rukun solat senang je nak hafal kalau kita dapat turutan sembahyang, kita dapat gambarkan kita A sampai Z kita sembahyang macam mana. Senang sebenarnya. Ya, baik, nikah mempunyai 5 rukun. Pertama itu lafaz nikah ataupun sirah. Lafaz nikah isteri, ya, suami, wali dan 2 orang saksi. Ini dia. Ya. Cukup 5 ni maka sah. Kalau katakanlah cukup ijab kabul, ya, lafaz, yang ini lafaz nikah, suami isteri saksi tak ada, tak jadi juga. Ya, wali tak ada, saksi ada, tak jadi juga. Ya. Baik. Baik, rukun nikah pertama lafaz nikah ataupun sirah, ya, iaitu ijab dan kabul. Ya, aku kahwinkan di kau, aku nikahkan di kau dengan anak perempuan aku Syarifah dengan mas kahwin sekian. Nah, contohlah kan. Ya, nanti ada terima pula kan, jadi menantu saya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini terakadnya nikah kalau dengan lafaz yang telah ditetapkan oleh syarat-syaratnya. Ya. Baik. Lafaz kabul daripada pengantin lelaki, aku terima nikahnya. Manakala lafaz ijab tu menyerahkan. Maksud kata dia, aku nikahkan kau atas nama perintah, atas nama ijab memberi. Itu daripada wali. Sama ada wali ataupun wali hakim ataupun wakil wali. Ya, aku nikahkan kau, berwakil walikan kepada aku atas nama gaya dengan si fulan bin fulan, dengan mas kahwin sekian. Okey, jadi macam tu. Baik. Baik, hikmah pensyariatan lafaz akad, ya. Sebab apa nikah ni, kenapa di hikmah kena ada lafaz? Aku terima nikahnya. Kena lafaz dengan jelas, lafaz yang tak boleh kiasan dan sebagainya, tak boleh kinayah. Pasal apa? Apa hikmahnya? Sebab kalau kita lihat ijab kabul ni, sebab dia melibatkan kena kerelaan kedua-dua hati. Kena kerelaan kedua-dua belah pihak, ya. Dan kita nak nampak kerelaan itu mesti terpancar, tak boleh dengan niat saja. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kalau jual beli itu kena lafaz, aku jual, aku beli. Kalau ikut mazhab Syafi'i lah, mazhab Syafi'i tak sah kalau jual beli tanpa ada akad, nampak tak? Ya, tapi kalau ikut mazhab lain, termasuklah Imam Nawawi rahimahullahu taala, cukup bagi syarat terima, bagi itu pun dah kira sebagai akad juga. Tapi dalam hal ni tak adalah kita kata kita nak ketat sangat, kena ikut. Tapi ada je masyarakat kita yang mengambil mazhab Syafi'i sebagai amalan harian, ya, untuk lebih berhati-hati. Saya jual, saya beli. Kadang-kadang saya jual tu pun saya jual, saya beli. Ataupun saya jual kasut ke apa, lepas dia terima tu saya jual, saya beli. Lebih berhati-hatilah. Ya, sebab apa? Nak tahu kerelaan dia. So kita akan dapat tahu kerelaan seseorang itu apabila berakad melalui suara dia. Sebab apa? Hati ni adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin dapat kita nilai kecuali, ya, kalau kita dapat apa yang terzahir. Kalau zahir kata aku rela, okey, walaupun hati menyampah, itu bukan urusan kita. Hati urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada Muhammad Amar, Assalamualaikum Ustaz, terima kasih Ustaz, dapat juga isi masa tambah ilmu tempat kuarantin ni. Yalah. Terima kasih pada saya pun, ya juga terima kasih pada Jabatan Mufti Wilayah Mufti Negeri Sembilan pasal anjurkan majlis ni. Dia yang taja, dia yang anjurkan. Buku ni pun dia bagi kat saya, tuan-tuan. Alhamdulillah dapat buku free. Seronok. Buku yang Tuan Mufti Wilayah sendiri. Bukan senang ni, tuan-tuan. Ya, mufti wilayah dia bukan mufti yang lain, mufti dia biasa buku dia semak je, tapi ni mufti sendiri duduk menterjemahkan, dia perhati, dia semak. Ya, mahal buku ni. Ya. Bukan cala-cala orang yang turut menterjemahkan. Jadi setakat ni saya baca memang terjemahan sangat bagus. Terjemahannya memang mendapati seperti mana daripada nas asal kitab itu sendiri. Ya. Baik, jadi kalau kita kata kena lafaz ijab kabul, kita tahu orang tu dia memang rela. Kalau kata aku terima, maksudnya aku nikahkan kau, si wali tu rela menikahkan anak dia. Dan lelaki kata aku terima, maksudnya dia rela lah. Itu hikmahnya lah, hikmahnya. Ya. Baik, rukun lafaz. Dalam lafaz tu ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Apakah syarat-syaratnya? Kalaulah rukun lafaz nikah ini tidak menepati apa yang disyaratkan oleh para fuqaha, maka tak boleh, tak sah. Ya. Baik.
lafaz akad nikah, syarat lafaz akad nikah ada berapa kat sini dia kata? Ya, adalah ya, ada 2, 3 dan sebagainya. Saya pun lupa dah. Syarat lafaz akad nikah adalah seperti berikut. Ya, mestilah pertama mesti menggunakan lafaz kahwin atau nikah. Kena aku nikahkan dikau atau aku kahwinkan dikau. Ya. Tak boleh kita kata aku satukan kamu berdua, tak boleh. Ya, kena lafaz yang kahwin atau nikah, ataupun mengikut bahasa lah. Kalau Afrika dia tak tahulah bahasa apa. Kalau bahasa Tagalog, Filipin tak tahu bahasa apa dia guna. Kalau Melayu 2 sajalah, kahwin dan nikah, tak boleh guna istilah tu. Ya, baik, dan kena jelas. Ya, kena jelas dan nampak. Bak contoh dia kata aku kahwinkan engkau atau aku nikahkan engkau, ya, aku terima perkahwinannya dan aku terima nikahnya. Itu maksudnya. Kahwin nikah mesti dengan jelas. Tak boleh aku satukan kau, aku serahkan tanggungjawab anak aku ni, tanggungjawab anak aku pada engkau. Tak boleh. Dia kena lafaz nikah. Lepas dah lafaz nikah, barulah nak buat macam mana ke, nak gunakan syair ke, sajak dan sebagainya. Maka begitulah. Ya, pasal apa? Berdasarkan hadis, Nabi menikahkan dalam bentuk perkataan kahwin. Begitu juga dalam Al-Quran menggunakan nikah kahwin, zawaj ataupun nikah. Jelas, ya. Maka kenapa kena pakai nikah kahwin? Sebab dia tak ada kiasan, dia memang jelas. So orang tak boleh nak pusing. So guna perkataan nikah ataupun perkahwinan, memang itu. Ya, tak boleh nak pusing mana mah. Tak perlu pada niat, memang dah itu. Kata, awak dah nikah kan? Itulah sah lah jadinya. Ya, tak boleh nak tarik balik. Tak boleh nak kata apa benda tu macam ni, macam tu dan sebagainya. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, itu mestilah dengan 2 perkataan ini dalam bahasa Melayu kita lah. Dan lafaz akad nikah atau kahwin dalam ijab kabul hendaklah jelas. Jelas macam mana? Bak kata orang, katakanlah si wali kata aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku Aminah binti Ali dengan mas kahwinnya RM120 tunai. Maka si Ali kata aku terima. Ya. Bila dia kata aku terima, dia tak kata aku terima nikahnya. Jadi bila dia sebut macam tu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. So bila dia sebut tentang perkara macam tu, tuan-tuan, ya, ada soalan, ya, ada soalan di sini, tak apa, ada soalan. Okey, ada soalan. Okey, apa nanti soalan tu saya akan jawab nantilah. Saya akan jawab nanti bila kita nak habis nanti. Lebih kurang kita start lebih kurang dalam 8.40. Lebih kurang dalam 8.30 kita akan ada sesi soal jawab tu nantilah. Ya. Baik. Okey. Saya hide dulu soalan, tak apa, tanya soalan. Sekat ni saya hide soalan pasal apa? Takut mengganggu. Bila tengah belajar keluar soalan tu, alamak, terganggu pula. Kita pun nak baca apa soalan dia baca ni, apa soalan dia tanya ni, rasa berdebar pula kan. Tertanya-tanya. So saya hide kan, tapi boleh tanya, tak ada masalah. Tapi tanya pasal bab ni lah. Kalau tanya bab solat tu, kalau boleh bab lain lah, sebab apa kita waktu terhad dan masa pun terhad dan sebagainya. Ya. Jadi dia kata aku terima tanpa sebut nikah je. Ya. Jadi dalam kitab Rawdatul Talibin, ya, Imam Nawawi kata al-madhhab, maksudnya kalau dia kata qabiltu sahaja, aku terima tanpa sebut nikahaha au zawajaha, maka la yanaqid, maksudnya akad tu tidak sah. Nampak tu? Ini pendapat, ya. Namun ada pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, ya, kata Imam Nawawi, pendapat kedua lah, pendapat minoriti dalam mazhab, dia kata qabiltu pun sah juga. Ya, qabiltu musah. Dan pendapat itu pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam mazhab lain ada, tak silap saya, mazhab Hanafi kata boleh qabiltu. Ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i, kalau sekata aku terima sahaja, tak sah. Dia kena tulis aku terima nikahnya. Kalau terima tu orang boleh tafsir salah, ataupun orang boleh pusing, orang boleh kona baring, dia kata. Ya, aku terima, nanti orang petikaikan terima apa? Terima duit je ke? Ataupun terima apa? Jadi kena jelas.
ni menyebabkan isu berkaitan dengan nikah kahwin ni dia kena jelas. Dan dia kena apa? Pasal apa? Melibatkan nak menghalalkan dua jiwa yang pada asalnya hukumnya haram, tapi nak satukan jiwa, nak halalkan dia biar tak ada syubhah. So sebab itu dah dalam mazhab Syafi'i kalau dia kata aku terima tanpa perkataan nikahnya, ya, kalau bahasa Arab qabiltu zawajaha au nikahaha, ataupun salah satunya, maka tak sah. Ya, kalau dalam Melayunya aku terima nikahnya. Kalau tak ada nikahnya ataupun kahwinnya, maka tidak sah. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ya kalau macam orang tua-tua ni kalau dah jadi juru nikah tu, siap dia kata, ada orang tu kata aku terima nikahnya Aminah binti Ali. Nya tak boleh, tak ada nya kat hujung nanti. Kena tu aku terima nikah Aminah binti Ali dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Nya bau hujung kata tak, tak. Ini fasilah. Saya tak setujulah. Ada nya kat tak ada nya. Yang penting dipahami. Saksi faham, wali faham, ya. Lepas tu yang lain pun tak ada masalah. Nampak tak? Jelas difahami dan tidak ada sorok-sorok. Dia ada kawan saya, aku terima nikahnya Aminah binti Ali. Ulang balik. Apa tak boleh. Oh jangan macam tu, ya. Ini belum lagi masuk sebelum tu tanya rukun solat ada berapa. Terkencit mamak tu nak jawab. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lafaz akad nikah dengan bahasa lain boleh tak ada masalah, no problem. Ya. Pasal apa? Itu matlamatnya tak difahami. Kalau diwajibkan dalam bahasa Arab, yang kahwin tu lelaki tak reti bahasa Arab, payah juga, ya. Maka dibolehkan, ya. Maka dalam hal ini sepakat para ulama boleh dinikahkan dengan menggunakan bahasa selain daripada bahasa Arab, ya. Tapi kalau orang biasa qadi ni, dia akan lafaz bahasa Arab dulu, ya. Zawaj tu imam Allah, apa panjang disebut, zawaj tu kah, wanak angkah tu kah, mahari kaza wa kaza, lepas tu baru disebut bahasa Melayu. Tak apalah, tak ada masalah. Kadang-kadang nak tunggu dia nikah tu panjang jadinya, ya. Baik, lafaz akad nikah dengan lafaz kinayah tak sah. Contoh, aku satukan kamu, aku halalkan anak perempuanku kepadamu, atau aku berikan anak perempuanku padamu, aku serahkan tanggungjawab anakku ini kepada engkau. Tak sah. Tidak boleh, dia kena lafaz sarih, tidak boleh lafaz kinai, tidak boleh sama sekali, ya. Baik, berkaitan dengan akad nikah dengan tulisan, akad nikah dengan tulisan pun tidak sah. Sebab apa? Tulisan menurut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, ia dikira sebagai kiasan. Sebab tu kalau kita lihat dalam Majlis Fatwa Negeri Selangor, Negeri Sembilan dan sebagainya, mana-mana talak yang melalui SMS tidak dikira sebagai sarih, walaupun dikata aku talakkan kau, WhatsApp, SMS aku talakkan kau, tetap dikira sebagai kinayah. Pasal apa? Mungkin dia tulis dan hati dia berniat lain. Pasal apa? Sebab SMS penulisan itu mungkin kebarangkalian dia boleh menyebabkan ataupun ada ciri-ciri kiasan itu sendiri, ya. Mungkin niat dia tak sama seperti mana dia tulis, tapi kalau mulut disebutkan sarih, maka tak perlu pada niat, ya. Maka dalam enakmen mazhab Syafi'i, bahawa cerai dengan tulis dia dikira kinayah, jatuh kalau dengan niat. Maka selagi mana lafaz akad nikah itu dengan kinayah, maka tak sah. Maka penulisan itu dikira sebagai kinayah, maka tak sah ditulis. Macam tu, tak boleh. Ya. Jadi macam mana? Jadi senang saja. Kalau dulu, zaman dulu, saya pribadi saya tak setuju. Bagi saya nikah online tak sah bagi saya. Bagi saya lah. Tak berapa setuju. Pasal apa? Video tak boleh. Sebab bab perkahwinan, ya. Bab perkahwinan ni, dan dalam hal ini kita perlu tahu, dalam erti kata kita kena ada satu perimeter yang kena ketat dalam bab perkahwinan ni, ya. Walaupun ada ulama kata membolehkan nikah online, tapi kalau kita lihat dari segi sudut fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi, begitu juga fatwa Syekh Wahbah Zuhaili, benda ni berkaitan dengan perkahwinan, maka perlu diperketatkan, ya. Baik, kalau kita kata nikah online tu, ya, dia masalah pada saksi tu. Saksi tu tak dapat nak sabitkan bahawa yang video tu orang asli ataupun tidak. Nampak tak? Saksi cuma nampak pengantin perempuan, dan saksi tak boleh nak sabitkan adakah lelaki tu betul-betul orang, ya. Tak entah zaman sekarang ni dia pakai topeng dan sebagainya, dia boleh edit video tu je. Jadi
possibility. Dalam hukum kanun jenayah syariah, gambar tak boleh jadi bukti. Dia boleh pembantu saja, tak boleh jadi sabit hukum nak jatuhkan hukum hudud. Ya, hatta kalau hukum ta'zir sekalipun dia perlu ada syarat yang ketat. Nampak tak? Kena ada perimeter. Sebab apa zaman sekarang ni video boleh ditipu tuan-tuan. Boleh ditipu, boleh diedit dan sebagainya. Macam-macam teknologi punya dahsyat. Pernah tengok tak dekat YouTube cari kompilasi video-video asal yang diedit punya sebiji, kita tengok, oi, percaya betul. Pernah tengok Barack Obama, dia lepas buat press conference, dia masuk bilik dia buka pintu, cantik dia. Tapi dalam gambar tu dia boleh edit macam mana Barack Obama tendang pintu tu. Video yang asal sama, punya dahsyat. Ya. Tapi kata orang tu betul boleh, tapi dari segi sudutnya, kalau dalam hukum nikah, saksi kena sabitkan itu betul ke perempuan, itu betul ke begini. Nampak tu? Masalahnya saksi tak boleh nak sabitkan lelaki tu. Saksi tu tak berada kat sana. Nak sabitkan yang dia tu adalah lelaki, adalah bakal penantu lelaki. Ya. Bahkan dalam hukum enactment undang-undang sivil, ya, maksudnya secara online tak boleh jadi saksi. Nampak tak? Secara online tak boleh jadi saksi jenayah syariah, jenayah untuk sabitkan. Katakanlah dia bersalah musim COVID-19, dia tak boleh masuk ke mahkamah, ya, terpaksa ditundukkan sampai dia boleh datang mahkamah, dapat disahkan betul dia ni fulan bin fulan pada saksi. Sebab tu saya memang tak setuju dengan nikah online. So macam mana ustaz, kalau jauh nak nikah macam mana? Senang saja, pakai wakalah. Wakalah, ya. Wakalah maksudnya telefon, hantar email, hantar surat, dia kata aku wakilkan, ya, kawan saya ini untuk menerima atau untuk ijab kabul. Itu tak apa, wakalah. So kalau wakalah boleh, buat apa nak nikah online lagi? Katakanlah saya duduk kat UK nak nikah, ya, nikah online tak boleh, saya tak setuju, ada banyak lompongan-lompongannya. Jadi di sini apa tuan-tuan, saya tulis surat, saya tulis email, ya, saya hantar dekat kawan saya nama Syed Syarizan bin Syed Muhammad begini, ya, saya sahkan bahawa saya mewakilkan kawan saya, siapa, ya, Encik Firdaus contohnya lah kan, untuk menerima akad nikah saya. So nanti dia jadi wakil, tunjuk surat kat kadi, okey, disahkan. Apatah lagi surat wakalah tu disahkan oleh kedutaan Malaysia kan. Jadi dia dihantar ataupun dipost ataupun di-scan. Scan pun disahkan juga, memang wakalah. So wakalah wakil kat Malaysia tu, dia kata aku nikahkan, ya, Syed Syarizan bin Syed Muhammad dengan anak perempuanku dengan bapa, ya, aku sebagai wakil Syed Syarizan bin Syed Muhammad, ya, mewakilinya menerima akad ini, ya, akad fulanah binti fulanah dengan mas kawin. Boleh settle pakai wakalah. Buat apa nak pakai online lagi dah? Wakalah senang. Wakalah, cara bagaimana wakalah itu sendiri tak sesyadid macam mana kita nak melaksanakan perkahwinan itu sendiri ataupun akad nikah. Cukup sekadar kita pakai wakalah sudah memadai, tak payah nak pakai online, ya. Wakalah tu cukup kadar kita, aku wakil dengan kau, lafaz sudah memadai. Tapi kalau zaman sekarang takut nanti wakalah pun tipu, boleh kat luar negeri buat surat, disahkan oleh kedutaan, mana-mana attaché dan sebagainya, serahkan, tak ada masalah. Tulis email, ya, disahkan dan sebagainya, kita telefon, memang saya hantar email, sian-sian, saya tak tipu punya, settle. So nikah pakai wakalah, habis cerita, settle, tak payah online tuan-tuan. Memang hilang segala syubhat dan sebagainya, ya. Baik, jadi kalau memang ada yang memang kata fatwa boleh online, itu kita hormat. Kalau majlis fatwa mana-mana kata boleh online, kita hormatlah, ya, dari segi sudut tu. Tapi walaupun ada beberapa negeri mengatakan boleh nikah online, tetapi hakikatnya tidak diamalkan. Yang dekat wilayah persekutuan tu tidak di-endorsekan lagi pun, tidak digazetkan lagi, belum dibincangkan lagi, ya. Maksudnya fatwa itu keluar ketika itu Datuk Seri Dr. Zul Al-Bakri bukan jadi mufti, dia sudah menjadi menteri agama. Dan kelulusan nikah online tu tidak melalui majlis, ahli-ahli majlis ataupun badan-badan fatwa ni tuan-tuan. Itu yang problem je lah, ya. Tapi ala kulli hal, memang kita kata, yalah, nak kata tak sah tu, ada juga ulama bondan yang mengatakan boleh, ya, maka kita kisahlah kan. Tapi dah nikah online tu terus pergi lagi orang pengantin, apa salahnya kalau nikah macam tu? Jadi saya rasa
tak perlu ada nikah online apatah musim PKP. Kalau nak pergi pun hantar wakil ke macam mana, ataupun nak nikah sangat juga tu nak merentas negeri, buat surat minta izin polis, habis cerita. Tuan-tuan apa-apa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kena jelas. Baik, tak boleh dengan tulisan dikira sebagai kinayah. Sama juga kalau talak melalui tulisan tidak dikira sebagai soreh, walaupun disebut lafaz cerai ataupun talak, tapi dikira sebagai kiasan memerlukan kepada niat barulah jatuh. Baik. Okey, di akad nikah orang bisu boleh tak menggunakan isyarat? Ya, isyarat boleh. Isyarat yang mana isyarat tu memang difahami. Dan boleh juga diterjemahkan oleh orang penterjemah yang ada autoriti. Maksudnya saksi faham. Saksi pun belajar bahasa isyarat, tak perlu kepada ni. Lelaki faham. Maksudnya contohnya lah kan, yang nak kahwin tu perempuan lelaki bisu, perempuan tak bisu, tapi perempuan tu belajar bahasa isyarat, dia faham, tak ada masalah. Wali pun cakap, wali pun dengar, dia kata faham, tak ada masalah. Tapi kalau digunakan bahasa yang pelik-pelik, bahasa isyarat yang wali tak faham, kalau pengantin tak faham, kalau saksi tak faham, problem lah, tak sah. Dia kena wali faham. Dia sama ada kalau yang nikah tu wali dia kata aku nikah kan, okey, lepas tu yang lelaki tu faham, okey fine, dan dia pun jawab faham, dia kata faham, so dia faham, dan saksi pun faham, settle. Perempuan kena faham tak? Perempuan dia duduk tempat lain, cukup wali dia faham. Perempuan tak faham tak apa. Sebab apa? Kalau bab nikah ni, kalau perempuan duduk dekat rumah lain pun tak apa, dia tak tahu pun, dia tak dengar lafaz nikah, tak ada masalah. Yang penting wali dia faham, sudah memadai tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu. Tapi tak ada berlaku macam tu lah. Memang biasa pun kalau nikah, memang perempuan pun dengar sekali, kita bagi hak juga pada dia lah. Dan ijab dan kabul hendaklah berturutan. Tak boleh ada selang tempoh yang lama, ataupun tidak boleh diselangi dengan perkara-perkara yang benda lain. Aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku Aminah binti Ali dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Lepas tu yang pengantin tu dia makan dulu, minum air. Ada minum air macam ni, bismillah. Minum air apa semua, tak boleh. Sebab apa? Diselangi dengan benda lain, dia tak boleh terputus, kena berturut-turut. Ataupun akad nikah, dia kata, dia borak dulu, Man, apa khabar Man, lama tak jumpa kau, gini. Itu terputus. Lepas tu sambung. Tapi kalau diam sejenak tak ada masalah. Tapi kalau diam panjang, lama sangat, lama tu ikut uruf lah kan, lama yang sampai macam kita kata tunggu lama, nak ke tak nak ni, nak jawab ke tak nak jawab ni, itu kita putus. Kalau sekejap nunduk uruf tu, kalau berhenti kejap 1 saat 2 saat, okey lah, sambung dia, maka dia tidak boleh terputus dengan senyap yang panjang, dan tidak boleh terputus dengan kerja-kerja yang memutuskan, memisahkan, macam makan ke, berborak ke. Aku terima, sebelum nak terima kabul tu, dia pergi tandas, nak kencing dulu, boleh kencing air dulu. Lepas buang air kecil tu, dia datang balik, aku terima nikahnya, tak boleh. Sebab dia kena berturutan. Dan berturutan tu tak semesti terus sambung. Aku terima nikahnya, aku nikahkan dikau dengan anak perempuan, bab terus sambung. Lambat sikit tak boleh, itu tak betul. Lambat sikit tak apa, Dan kena satu nafas lah, Allahu Akbar, satu nafas, 1000 nafas. Aku terima nikah Aminah binti Ali dengan mas kahwinnya RM80 tunai, tak apa, asalkan faham. Tapi jangan tarik nafas banyak kali sampai terganggu ayat itu, sampai ayat tu tak dipahami. Baik. Okey, syarat yang keempat, kelayakan kedua-dua yang berakad masih kekal hingga sempurna lafaz akad nikah. Maksudnya yang boleh menikahkan, kalau dalam mazhab Syafi'i, iaitu wali tu mesti yang berakal. Katakanlah ada nikah, kan anak dia, aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku Aminah binti Ali dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Pop, jadi gila. Jadi gila. Ataupun dia pengsan. Bila dia pengsan, dalam keadaan dia pengsan tu, pengantin jawab, aku terima nikah, tak boleh. Sebab apa? Ijab, kabul, kedua-dua ada kelayakan. Kelayakan untuk
bernikah. Nampak tu. So bila ketika mana sebelum ada qabul, pengantin wali tu dah jadi gila. Wali dah jadi gila, wali dah hilang kelayakan, ya, ataupun wali tu dinikahkan, aku nikahkan kau dengan anak perempuan kesalahan. Lepas nikah dia minum bir, minum arak, jadi fasik, ya. So bila jadi fasik, dia tak layak jadi wali, so hilang kelayakan. Ini mazhab Syafi'i lah. Mazhab lain ada, tapi ustaz, kalau bapa dia tu memang kaki minum, ya, besok nak nikah dia ijtihad dah taubat, dia masih fasik ke? Kalau dia dah ijtihad dah taubat nasuha, dikira sudah hilang kefasikannya, ya. Yang masalah kalau dia nak nikahkan anaknya, dia tu memang tak sembayang ataupun dia tak minum arak, dia tak ijtihadkan dia sudah bertaubat, tak ada yang membuktikan dia sudah bertaubat. Maka di sini tuan-tuan problem lah, tak boleh menjadi wali menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mazhab lain ada tak? Ada, ya. Tapi kita tak cerita mazhab Syafi'i lah, ya. Kalau mazhab lain boleh, kalau mazhab Syafi'i kata tak boleh, kita better ambil mazhab Syafi'i, lebih berhati-hati, betul tak? Lebih selamat. Nampak tak? Ya, kalau wali seokok fasik tak? Dia fasik ni pelaku dosa-dosa besar yang belum bertaubat, ya. Pelaku dosa besar, maka itu dinamakan fasik. Dosa besar apa? Minum arak, berzina, tinggalkan sembahyang, ya, banyaklah dosa besar. Dia buat salah satu daripada dosa besar, maka dia dikategorikan sebagai fasik. Isap okok dosa besar tak? Isap okok tidak termasuk dosa besar, dia dosa kecil. Lega, dosa kecil lah. Jangan cakap macam tu, tetap dosa juga walaupun kecil. Janganlah perokok sapu dada kata lega. Jangan, itu mengarut namanya tuan-tuan. Ya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam ada soalan. Ni nanti ada komen daripada Afif Firdaus, bab nasab nikah ni tak sama macam jurus. Betul, saya setuju kata Afif Firdaus. Bab nasab, bab nikah ni tak boleh sama dengan jual beli. Kalau jual beli boleh online, ni bab nasab, bab nikah tak boleh sama dengan online. Saya tak setuju, betul ya. Minta maaf lah kalau mana-mana badan fatwa yang kata boleh nikah online. Saya minta maaf, saya berselisih pendapat. Dalam masa yang sama saya menghormati badan fatwa, tapi peribadi saya kurang bersetuju, ya. Dan tanpa merendahkan badan fatwa yang mengatakan boleh, tanpa merendahkan mana-mana ulama yang membolehkan nikah fatwa, nikah online. Tidak, ni berkaitan dengan nasab, berkaitan dengan kahwin, nak menghalalkan persetubuhan. Dia bukan macam jual beli tak suka kita boleh buang. Perempuan kalau dah kahwin boleh buang macam tu, tak ada, ya tak? Jadi tak perlu nak beronline. Betul kata Afif Firdaus, sebelum ni tak sampai 90 km pun, ya tak? Kata terpisah jauh, ya Allah, dua-dua kat KL, buat apa nak online-nya, ya? Kalau online pun sekalipun wakalah boleh, tak ada masalah, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung sedikit lagi, ya. Baik. Okey, lafaz akad nikah hendaklah lafaz yang memberi kesan serta merta, ya. Tak boleh kita letak lafaz masa depan, ya. Bila tiba Ramadan aku nikahkan kau dengan anak aku, tak boleh. Dia akan datang future, tahun ni 2020, ya. Aku nikahkan kau, aku nikahkan aku dengan anak aku Ramadan tahun depan. Kita nikah pada 2020, Ramadan 2021. Tak boleh. Dia kena betul kesan tertangguh pada masa hadapan, tidak sah. Tertangguh pada masa hadapan tidak sah, dan juga tidak sah dengan meletakkan syarat kepada akad nikah tersebut. Letak syarat, ya. Contohnya seorang wali berkata, apabila tiba bulan Ramadan, boleh aku nikah kau, tapi bila tiba Ramadan aku kahwinkan kau dengan anak perempuanku. Dan pengantin lelaki berkata, aku terima nikahnya. Tak boleh. Dia kata, macam saya kahwinkan anak perempuan, aku nikahkan kau dengan anak perempuanku Fulana binti Fulan, ya, dengan masa sekian. Jadi bila tiba bulan Ramadan, bakal mantu kata aku terima. Tak sah. Sebab apa? Syaratnya meletakkan syarat waktunya begitu. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika wali berkata, sekiranya anak perempuanku berjaya dalam peperiksaan, aku kahwinkan kau dengannya. Ini tak boleh, ya. Jikalau engkau berikan aku Ferrari sebiji, aku nikah engkau dengan anak perempuan aku dengan mas kahwin begitu-begitu. Tak boleh, tak sah. Sebab ada syaratnya tuan-tuan, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hal ini kalau kita sebutkan tentang lafaz ini, ada yang keenam yang syarat,
sah lafaz itu, lafaz akad nikah hendaklah mutlak, tak boleh tentukan tempoh. Kalau tempuhkan tempoh, contohnya aku nikahkan kau dengan anak perempuanku sekian, ya, selama setahun, tak boleh. Itu namanya nikah mut'ah, haram. Dulu dibenarkan, ya. Maka pada tahun peperangan Khaibar diharamkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dulu nikah mut'ah boleh. Sekarang ni ijma' ahli sunnah wal jamaah mut'ah haram berdasarkan nas yang jelas. Cuma satu mazhab saja yang sesat barat, iaitu agama Syiah. Syiah masih menghalalkan mut'ah. Sama boleh. Macam pelacur, tak payah wali, tak payah apa. Ya. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seterusnya yang tambahan juga dia kata nikah syigar. Nikah syigar ni, ya, yang dilakukan dengan cara wali berkata. Okey, kita kata pada muka surat 120. Yang antara yang tidak sah lagi nikahnya itu, ya, iaitu selain daripada nikah mut'ah, tidak dibenarkan nikah syigar. Syigar apa? Shin, ghin, alif, ra. Macam mana bunyinya? Ya, dengan cara wali berkata kepada seorang lelaki, aku kahwinkan engkau dengan anak perempuanku, dengan syarat engkau pula mengahwinkan aku dengan anak perempuanmu, dan kemaluan ke setiap orang daripada kedua-duanya perempuan itu dijadikan mahar yang lain. Ini adat pada masyarakat jahiliah. Ya, ini ditentang oleh syarak itu sendiri. Ya, dulu berlaku pada zaman jahiliah, maka datang Islam dia menentang. Ya, pasal apa tidak sah? Tidak sah pasal apa? Sebab nikah syigar ini tidak sah dan batal. Ya. Pasal apa? Sebab dia mengadakan syarat dalam akad nikah. Aku nikahkan kau tapi dengan syarat begini-begini. Kau nikahkan aku dengan anak perempuan kau. Tak boleh. Dia tak ada syarat. Ya, tak boleh nak kita letak syarat. Syarat kata orang tu mahar memang ada dah. Sebab kata mahar kan, mahar ni kata dengan syarat kereta Ferrari sebagai syarat, tak boleh. Sebab apa? Hak mahar ni yang ditentukan oleh perempuan. Tahu tak? Ikut kemampuannya. Dan begitu juga hakim ataupun qadi yang menentukan mahar itu sendiri. Maksudnya dia kata dalam hal ini mahar itu katakanlah hakim ataupun qadi menetapkan ikut uruf. Boleh, tak ada masalah, dibolehkan. Ya, ataupun tak ikut uruf, diikut pada kehendak perempuan. Perempuan yang tentukan, itu hak, bukan hak pada wali. Wali tak ada hak untuk menentukan. Wali ada hak untuk menikahkan. Wali ada hak untuk ijbar kalau anak gadis. Tapi untuk menentukan mahar tidak. Ya, itu sebab mahar adalah milik perempuan, bukan milik kepada wali. Sebab itu dekat Kelantan, hantaran 5,000, 7,000 itulah mahar. Dan itu milik perempuan, dan bapa tak ada hak untuk ambil buat kenduri kecuali minta izin. Aku minta izin, kalau izin insya-Allah saya abah buat. Okey, tak apalah abah pun dah besarkan saya. Abah ambil lah 3,000 buat ni apa majlis kahwin saya. Okey, cantik. Tapi kalau bapa dia paksa, bapa tak ada hak terhadap duit hantaran itu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, dia kata dalam hal ini kerana sahnya perkahwinan pasangan pertama bergantung kepada syarat yang berlaku. Ya. Nak nikah dengan aku, kena tunaikan syarat, dan kau pun kena tunaikan syarat tu. Jadi meletakkan syarat dalam akad nikah merosakkan akad tersebut. Ini jelas. Kalau kita buka pada muka 120, jelas Nabi SAW melarang. Yang mana yang bermaksud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW melarang umatnya melakukan nikah syigar. Syigar apa? Syigar ialah seorang wali mengahwinkan anak perempuannya dengan seorang lelaki, dengan syarat lelaki itu mengahwinkan anak perempuannya dengan wali tersebut tanpa mahar antara kedua-duanya. Ya, katakanlah dibuat syarat, aku nikahkan kau dengan anak perempuan aku, dan kau nikahkan anak perempuan kau dengan aku. Ya, walaupun ada mahar sekalipun tetap tidak sah. Sebab apa? Nabi sebut tanpa mahar itu adat masyarakat jahiliah. Dia menjadikan hubungan seksual itu sebagai mahar. Tak boleh. Ya, tapi hakikatnya ialah kenapa syigar ini diharamkan, sebab dia meletakkan syarat. Sedangkan tidak boleh meletakkan syarat ketika sirah itu sendiri. Ya. Baik, kalau dikatakanlah kalau kau nak kahwin dengan aku, kalau kau janji kalau bagi aku kereta Ferrari, bawa aku nikah dengan kau. Dia pun berjanji, aku janji aku akan bagi kereta Ferrari pada kau, kata bakal menantunya. Dia pun nikahkan aku nikahkan kau, bla sampai habis. Aku terima nikahnya sampai habis. Lepas tu bapak betul minta, kau nak bagi Ferrari kan, tuntut bagi.
tak apalah, saya tipu je bah. Ya, saya mana ada duit nak beli Ferrari ni, gila bah, kereta ya X70 pun tak mampu, ni X50 nak minta Ferrari, memang tak ada lah bah. Ya, saya tipu je sebab apa nak kahwin dengan abah je. Engkau penipu begitu dia, ceraikan anak aku. Tak ada, tak boleh. Walaupun itu janji dosa dia lah, tipu dosa menantu tu, tapi nikah sah tak? Nikah sah. Sebab apa? Tidak ada syarat diletakkan ketika akad nikah. That's why ya. Tapi kalau sebelum berjanji, tapi lepas nikah si menantu tipu, padan muka macam tu kan, itu nasib dia lah. Dia kena pandai dia nak tuntut macam mana kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu pada hakikatnya nikah syigar ini dilarang sebab apa? Dia meletakkan syarat ya. Baik, okey, habis tentang syarat nikah atau syarat sirah ataupun lafaz ijab dan qabul. Sekarang ni kita nak masuk pada syarat ataupun rukun kedua, isteri. Sempat ke ni? Lagi berapa minit lagi nak habis ni? Ya, kita nak buka soal jawab. Tak apa, 5 minit sempat. Ya, kedua, isteri. Sah nikah bakal isteri memenuhi syarat berikut. Ya. Baik, tidak ada halangan. Maksudnya wanita dan nikah tu wanita yang halal dinikahkan. Tak boleh nikah dengan adik sendiri, tak boleh nikah dengan mak saudara, tak boleh nikah, kalau nak poligami pun tak boleh nikah dengan adik ataupun kakak kepada isteri, tak boleh. Dia maksudnya perempuan yang halal nikah. Yang kedua, ya, bakal isteri itu perempuan yang ditentukan. Katakanlah bakal isteri kita tu ada 4 adik-beradik perempuan. So bakal pak mertua kata, aku nikahkan dikau dengan salah seorang anak perempuanku. Tak boleh. Ya, mana satu? Ya, Kasidah, Rafidah, Jalandah, mana satu? Kalau nak kahwinkan Jalandah, aku nikahkan dikau dengan Jalandah binti Ahmad Dispu. Settle. Ya, jangan salah satu tu mubham, tak boleh. Dia kena jelas yang ditentukan. Ya, yang ketiga, bakal isteri bukan ihram haji ataupun umrah. Ya, sebab apa dalam hadis Nabi SAW, ya la yankihul muhrimu wala yunkahu wala yakhtub. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata lelaki yang berihram tidak boleh berkahwin, tidak boleh dikahwinkan dan tidak boleh bertunang. Ya, bahkan menikahkan orang pun tak boleh tuan-tuan. Ketika berihram dah tahallul, ya, bila dah settle tahallul, ya, maka bolehlah nak menikah. Ya. Baik, syarat ketiga pula, rukun ketiga, suami. Syarat bakal suami mesti yang halal dikahwini. Perempuan tak boleh kahwin dengan pak saudara dia, tak boleh kahwin dengan atuk saudara, tak boleh. Yang penting halal. Tak boleh kahwin dengan adik-beradik susuan, tak boleh, tak halal. Yang penting halal. Kena buka baiklah bab sebelum ni. Ya, dan bakal suami ialah lelaki yang ditentukan. Ya, tak boleh lelaki yang memang betul-betul nikah tu. Katakanlah wali kan, aku nikah, mana lelaki ni? 10 orang kan. Ini anak perempuan aku. Salah seorang ni aku nikahkan dengan anak perempuan aku. Tak boleh, kena salah seorang. Ya, siapalah ni ke itu ke ini ke, kena carilah. Ya, betul-betul pastikan salah seorang. Dan bakal suami tidak berihram, sama juga seperti yang perempuan. Ya, itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita nanti nak masuk bab wali. Bab wali ni panjang. Ya, bab wali ni terlalu panjang dan saya rasa tak dapat kita nak teruskan. Alhamdulillah kita dapat sebanyak lebih kurang 10 muka surat, lebih ya. InsyaAllah kita akan masuk bab berkaitan dengan wali, wali mujbir, wali apa dah. Kita akan ceritakan tentang wali ikhtiar, macam mana ya, ada kes yang kahwin ya, tak ikut turutan wali. Wali tu ada tapi dia ambil wali yang bawah, sah ke tidak? Kita akan bincangkan nanti. Ada beberapa kes dekat mahkamah yang digunakan wali yang ada tapi mahkamah terpaksa batalkan. Pasal apa? Tak ikut syarat-syarat. Apakah perbincangan? Dan insya-Allah kita akan bincangkan pada hari Rabu. Dan seperti biasa, saya akan tinggalkan lebih kurang dalam 10 minit ataupun lebih. Kita nak buka soal jawab. Ya, soal jawab ni apa? Baik, ada soalan, ada banyak juga soalan pada hari ini. Okey. Bagaimana jika seorang itu koma? Macam mana lafaznya pula? Macam mana nak kahwin dengan lelaki koma? Ya, koma tu adakah dia tu berkelayakan? Ya, koma ni seumpama dia sudah tidak sedarkan diri, seumpama dia mati, ya, boleh dia nikah ataupun tidak? Ya, sebab bila koma ni orang dah tak wajib semayang dah. Bila koma ni dia dah macam pengsan, dia tak puasa dan sebagainya. Jadi orang koma ni hukum mahkam syarak dia tak terikat dengan hukum mahkam syarak. Katakanlah 2 tahun dia koma,
2 tahun tak semayang, 2 tahun tak puasa, ya, tak berdosa dia. Jadi macam mana dia nak nikah? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana lafaz dengan bahasa isyarat orang kaya? Dah sebut dah tadi, ya. Jawapan sudah disebut. Nikah online, kalau nikah pengantin lelaki menggunakan identiti palsu, sah ataupun tidak, ya. Baik asal dia gunakan identiti palsu, namanya lain, tapi yang dimaksudkan memang orang tu. Katakanlah perempuan ini dia dah bercinta dengan lelaki inilah. So lelaki ni orang Thailand. Orang mana? Sabah. Orang Filipin. Tapi bila dia masuk Sabah, dia pakai IC palsu. Nampak tak? Tuan-tuan jangan bohong. Cakap apa? Marahlah kalau pejabat pendaftar kena tangkap SPR yang ramai. Nampak tak? Ya. Ada seorang tu dah bongkok dah cakap bunyi Sabah, sebenar orang Filipin. Dah bongkok dah IC 79. Nampak tak? Lebih muda, muka tua, bongkok jalan, tapi lahir 79. Nampak sangat tipu. IC, ya. Jadi ada kes berlaku di orang Sabah, ya. Dia mengaku orang Sabah, namanya Ahmad. Nama Filipin tak tahulah. Dia mengaku dia ni apa, kenal nama saya Ahmad, ni IC saya, bercinta. So bila nikah pakai IC dia bukan orang Filipin, sebagai orang Sabah. Nikah, aku nikahkan Ahmad bin Matusin, nama orang Sabah lah kan, Ahmad bin Matusin, dengan anak perempuanku, okey. Dan nikah, lepas tu tertangkap dia pakai LC palsu. Nikahnya sah ataupun tidak? Nikahnya tetap sah walaupun identiti palsu, tetapi ketika mana wali menikahkan lelaki itu, memang ditujukan lelaki itu. Katakanlah nama saya Syarizan kan, ubah nama saya ke apa, tersalah sebut nama saya ke, dia tidak memudaratkan. Yang penting memang wali tu memang nak nikahkan dia, memang tu, tak kira whatever apa nama kau sekalipun, tapi aku nak nikahkan kau dengan perempuan aku, itu ya. Lelaki lain maksud tu. Nampak tak? Jadi identiti palsu tidak menjadi masalah. Yang salah kalau perempuan tu dia nak mengharapkan orang lain, tapi yang masalahnya kalau nama yang dimaksudkan yang dinikahkan tapi orang lain, tapi pakai topeng, itu tak boleh, tak sah. Sebab bukan itu yang ditentukan orang tu, tapi nama saja lain, identiti palsu, tapi orang memang itu fizikal dia, tapi sah, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, okey, soalan lain, mohon maaf bertanya. Topik minggu lepas, adakah masalah kufu ini hanya 4 sahaja? Jika suami isteri berbeza pandangan dalam ahli politik atau berbeza dari sudut aliran akidah, boleh atau tak? Ya, kufu itu saja yang disebutkan dalam kitab, iaitu nasab, ya, Bani Hashim, Quraisy dan sebagainya, dan Arab dengan Ajam, ada perbahasan kita bincangkan, kerjaya ataupun harta, agama dan aib, ya, itu saja. Beza fahaman politik, ya, saya minta hakim ceraikan saya sebab apa, bapak saya kahwinkan suami saya ni Wahabi. Ya, Wahabi tak Islam, cuma dia ada pandangan pelik lah kan, tak adalah sampai dia kafir, tuan-tuan, ya. Tapi kalau dia nikahkan dengan Syiah, bila boleh minta fasakh, ya. Syiah sesat dari segi agama, tak ada kafaah. Nanti nikah muta'ah lah, buat benda-benda yang tak dibenarkan oleh syarak dan sebagainya, benda-benda yang ialah syirik dan seumpamanya, ya, boleh, ya. Tapi dalam politik, tak ada lah pula disebut oleh para ulama, ya. Ustaz, bagaimana status kahwin seorang yang kahwin di Siam lepas tu mendaftar di Malaysia, adakah sah secara perundangan? Ya, sah. Dalam mazhab Syafi'i pun sah. Dalam mazhab Syafi'i, kalau wali tu jauh 2 marhalah, maka boleh pakai wali hakim. Sebab tu dia pakai wali hakim dekat Thailand tu, ya. Jadi inilah maksudnya, balik dia mendaftar, kena saman je lah, ya, kena saman dan seumpamanya. Ada kes yang memang dibatalkan, saya tak tahu apa kes, ya, kita boleh kaji lah, boleh tanya pengamal undang-undang, ya. Sebab apa? Bapa dia hidup lagi tapi nikah kat Thailand pakai wali hakim, boleh tak? Memang sah. Sebab apa? Dalam mazhab Syafi'i, kalau wali jauh boleh pakai wali hakim, tapi dalam ni tak beretika lah, tak beretika membelakangi bapa, ya, walaupun 2 marhalah. Tapi zaman sekarang ni ada jauh, dekat, boleh nak kapal terbang, ya, boleh nikah, ni sajalah nak cari benda macam tu, tetap sah, ya, tetap sah, ya.
Lelaki tersalah sebut nama perempuan kerana nama perempuan panjang, macam mana, sah kata tak sah? Sama juga, sebab apa yang dimaksudkan memang perempuan tu, ya. Nama Markona binti Ali tapi jadi Marjina pula. Tapi Marjina tu dia memang dia menganggap Markona lah, tak orang lain. Bila sebut Marjina tu dia terbayangkan muka Markona macam tu. Itulah, betul tak? Ya, tapi yang tak boleh kalau dia ubah nama, ya, dia ingat orang lain. Maksudnya dia tak maksud orang lain. Maksudnya yang diniatkan orang lain, wali ingat lain, tentukan orang lain. Maksud yang penerima tu pun ingat orang lain. Itu tak boleh, ya. Tak boleh, tidak dibenarkan. Ya, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. So, kalau tersalah nama tak ada masalah. Pasal apa? Masih takyin, masih menentukan memang orang itu dia. Sama juga yang identiti palsu, walaupun dia palsukan nama, tapi memang itulah yang wali nak nikahkan dia. Memang tu muka tu lah, muka dia berbenyot macam tu itulah dia orang dia. Nampak tak? Walaupun nama dia berubah. Nampak tak? Itu saja. Yang tak boleh dia menyamar jadi orang tu. Dia ingat orang tu fulan bin fulan, tapi rupanya dia pakai topeng dan sebagainya. Itu tak boleh. Itu yang risikonya kahwin online. Nampak tak? Saksi tak boleh nak pastikan dia ni cupik pipi dia, ya, tatah pakai topeng macam Mission Impossible tu. Nampak tak? Tu bahaya. Online pakai wakalah lah, senang tuan-tuan. Buat apa nak pakai apa kan? Ya, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada, ya, sama juga tersalah sebut nama tidak menjadi masalah. Ada isu juga tersalah sebut bin. Tak ada masalah. Sebab apa? Yang dimaksudkan walaupun tersalah bin, bukan bermaksudkan perempuan tu bapa dia lain, tidak. Dia salah Markona binti Ali, tersebut Markona binti Halim. Nak confuse. Ya, dia bukan mengatakan perempuan tu anak Halim, tidak, tapi tetap mengatakan Markona tu tetap anak Ali yang nikahkan ini. Cuma tersalah sebut nama. Ya, maka tak ada masalah sebab memang itu orang yang ditentukan, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masa pun kita rasa dah hampir habis dah, tuan-tuan. Ada soalan lagi tak? Ada 2-3 minit ni. Ya. Baik, jadi wali ni, ya, kita cukupkan lagi 4 minit, ya, sebab amanah kita dah dibagi sejam. Kalau tak lengkapkan sejam tak sedap juga. Kita lengkapkan paling kurang sejam. Kita masuk buat wali sikit. Ya, wali, pengertian apakah wali? Wali bermaksud kasih sayang. Ya, kenapa panggil wali? Wali ni, saya wali kepada dia. Wali dari segi bahasa apa? Wilayah. Wilayah maksud berkasih sayang. So bila orang tu kasih pada anak dia, dia akan jaga, dia akan ambil bertanggungjawab, dia akan protect kalau apa-apa membahayakan dia dan seumpamanya, ya. Dan pertolongan, of course lah, anak sendiri, orang yang di bawah jagaan dia akan tolong, ya. Waliyur ra'iyah, iaitu pemimpin kepada rakyat, dia bertanggungjawab, dia akan jaga. Susah payah dia akan bersama, rakyat susah dia akan jaga. Itu namanya wali, sebab dia sayang, ya. Ada juga di dalam kitab Firman Haji disebut dalam Al-Quran, asalnya, contohnya dari segi sudut bahasa. Ya, baik, sementara dari segi sudut syarak, wilayah bermaksud melaksanakan kekuasaan atas orang lain serta mengawasinya. Macam saya wali kepada anak perempuan saya yang kuasai dia, saya yang tentukan dia siapa yang dia boleh menikah, selagi mana dia anak dara, siapa yang bakal suami dia, ya. Dan mengawasinya, saya yang tentukan dia. Awak tak boleh keluar, nak keluar minta izin abah, selagi kamu tak bersuami, nak keluar kena minta izin abah. Contoh macam tu lah, ya. Baik, okey, ada soalan? Adalah, dah habis dah. Ada soalan di atas belum jawab? Apa soalan tu? Copy paste balik. Cuba copy paste balik, nanti saya jawab, ya. Nak cari balik satu-satu ni saya pun ada soalan. Maaf Ustaz, nak tanya tentang syarat perjanjian di waktu pertunangan. Jika salah satu pihak batalkan pertunangan, pulang semula cincin 3 kali ganda. Tak boleh lah macam tu, ya. Ini minta ganti rugi lah, ganti rugi. Dia sebenarnya dalam syarak dia tak ada macam tu sekali, 3 kali ganda. Ya, pertunangan ni pilihan. Pertunangan ni kita nak buat decision, tak boleh paksa-paksa. Kalau kita letak 3 kali ganda, maksudnya kita nak memaksa dia. Tapi kalau hati dah tak suka, dalam tempoh pertunangan tu terserlah kelemahan pasangan dia. Katakanlah lelaki tu masa mula-mula sebelum bertunang tu nampak baik, bila bertunang tu nampaklah dia ni makan comot lah, duduk terkangkang, tak berkenan pula dah, ya. Tapi kalau paksa macam tu, tak boleh lah paksa macam tu, ya tak? Ya, tapi dalam disyariatkan dalam Islam, dalam kitab-kitab fiqh, hanya pulangkan cincin saja. Apa dia bagi, duit ke apa, pulang apa yang dibagi saja. Kalau rosak diganti balik, itu saja. Tapi 3 kali ganda, itu saya rasa tak boleh lah kot. Itu tak bertepatan dengan syarak itu sendiri,
Ya. Jadi ada yang kata lepas bertudang tak jadi berkahwin, so lelaki minta cincin, so perempuan tak nak pulang, dia kata ini hak aku. Itu tak betul, dia kena pulang, wajib pulangkan balik. Ya. Jadi ini tanda perkahwinan, ini tanda pertunangan. Ya. Maksudnya tanda pertunangan, kalau jadi kahwin itu hak milik kamu, kalau tak jadi kahwin bukan hak milik kamu. Ni ada satu artikel saya dah tulis, soal jawab saya tanya, boleh carilah dekat Facebook saya, ada saya tulis pasal ni. Ya. Tapi dia kata kalau cincin ni aku bagi pada engkau, sama ada jadi tak jadi kahwin, tetap jadi hak milik kamu, itu tak boleh minta balik. Tidak, kalau selagi mana tidak ada lafaz sedekah, tak ada lafaz hibah, tapi sekadar dia kata ini tanda perkahwinan, tanda pertunangan, tanda perikatan. Maksudnya ini perikatan. Kalau tak jadi kahwin, wajib pulangkan. Perempuan tak boleh ambil balik cincin tu. Tapi 3 kali ganda itu satu benda yang tak sepatutnya berlaku lah, tak sepatutnya berlaku dan tak menepati syarak itu sendiri. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, setakat itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat rahmah dan maghfirah. Insya-Allah kita bertemu lagi pada hari Rabu. Kita akan bincang panjang lebar tentang wali. Nampak tak ya? Ada perbincangan panjang dan ada beberapa kes yang kita bincangkan lagi yang dibatalkan oleh mahkamah dan seumpamanya. InsyaAllah kita bertemu pada hari Rabu pada 8.40 ataupun 8.45. Isyak pun dah makin lambat. InsyaAllah kita lewatkan sikit dan bertemu lagi. Dan saya ambil kesempatan, mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhamman illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal juzab wal jununi wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Jabatan Mufti Negeri Sembilan atas anjuran majlis ilmu pada malam ini. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.